Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini Murid sihat dan dapat memulakan kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Zaimah. Okey, hari ini kita akan tengok unit 20, Warisan Berharga. Tajuk yang akan kita pelajari ialah Menghayati Karya Sastra. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 116. Okey. Pada muka surat tersebut, diberikan anda satu petikan. Okay, sepatutnya aktiviti kita hari ini ialah membaca. Kemudian awak akan membuat ulasan tentang cerita yang kita baca ni. Okay, kita hayati dulu petikan yang diberikan. Izuni sangat gemar membaca karya sastra seperti Cita Rakyat dan puisi. Bagi Izuni, karya sastra dapat berfungsi sebagai bahan hiburan dan bahan pendidikan yang berkesan. Karya sastra yang bermutu dapat membentuk peribadi dan meningkatkan daya intelek seseorang. Nilai, mesej dan pengajaran yang terkandung dalam karya sastra memberikan kesan kepada minda dan jiwa para pembaca. Pada suatu pagi, Izuni membaca cerita rakyat yang bertajuk Tukang Kayu dan Tukang Besi. Okey, yang baru lepas kita baca di atas ni adalah situasi. Okey, situasi Izuni. Okey, petikan yang kat bawah ni lah ada cerita Tukang Kayu dan Tukang Besi. Okey, cerita ni lah yang kita akan buat ulasan. Okey, kita baca dan fahami dulu petikan ni. Di sebuah pekan kecil, tinggal seorang tukang kayu dan seorang tukang besi yang rajin bekerja. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata yang amat elok buatannya. Namun begitu, perniagaan mereka tidak begitu maju. Tukang kayu dan tukang besi berasa amat susah hati. Tidak jauh dari tempat tinggal mereka, ada seorang kaya yang baik hati. Orang kaya berasa simpati akan nasib malang yang menimpa tukang kayu dan tukang besi. Beliau bercadang untuk membantu mereka. Pada suatu hari, orang kaya datang berjumpa dengan tukang kayu dan tukang besi. Orang kaya pun memberikan buah fikirannya. Ramai orang yang tidak tahu tentang hasil kerja kamu. Kedai kamu agak tersorok daripada pandangan orang yang lalu lalang. Saya rasa kamu perlu berpindah ke tempat yang lain, ujar orang kaya. Tukang kayu dan tukang besi kelihatan muram. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berniaga. Beginilah, kamu boleh menumpang di kedai saya, kata orang kaya lagi. Tukang kayu dan tukang besi pun bersetuju. Selepas beberapa bulan, perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Saban hari, ramai orang datang untuk membeli barang yang dijual oleh mereka. Tukang kayu dan tukang besi berasa sungguh gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah membantu mereka. Okey, itu adalah petikan cerita daripada tukang kayu dan tukang besi. Okey, sekarang kita tengok dulu isi-isi utama dalam petikan yang diberikan untuk kita buat ulasan. Okey, kita buat ulasan. Yang pertama, kita lihat dulu tajuk. Okey, tajuk dia ialah tukang kayu dan tukang besi. Jadi nanti dekat permulaan ayat tu awak terus kena sebut tukang kayu dan tukang besi. Okey. Kita lihat yang pertama. Okey. Mahir bertukang kayu manakala tukang besi mahir bertukang besi. Okey, kemahiran dia itu isi yang pertama. Okey, kemudian seterusnya, okey, elok buatannya. Maksudnya hasil dia tadi tu elok. Okey, seterusnya perniagaan tidak begitu maju. Okey. Mereka susah hati. Okey, kemudian kita ada orang kaya berasa simpati. Seterusnya, membantu mereka. Siapa bantu mereka? Orang kaya tadilah. Okey, perenggan yang seterusnya ni adalah dialog kan. Dialog ni berkaitan dengan cadangan orang kaya. Apa cadangan dia tadi? Pindah ke kedai orang kaya. Okey, itu isi dia. Kemudian, dia kata,
perniagaan semakin maju. Kesan daripada dia pindah tadi, perniagaan semakin maju. Okey, kemudian mereka pun mengucapkan terima kasih. Okey, ini antara isi-isi utama yang kita akan sebut dalam ulasan kita selepas ni. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh lihat daripada nilai dan pengajaran. Okey, kita lihat apa nilai yang ada dalam petikan ni. Okey, dekat perenggan pertama tu dia ada sebut tentang rajin bekerja. Okey, siapa yang rajin bekerja? Tukang kayu dan tukang besi. Ni. Okey, seorang yang rajin bekerja. Okey, itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua yang kita dapat, nilai baik hati. Siapa yang nilai baik hati ni? Contoh dalam perenggan ni ialah orang kaya. Okey, ni orang kaya yang baik hati. Okey, seterusnya kita dapat lihat juga nilai tolong menolong. Kenapa tolong menolong? Maksudnya dekat sini dalam perenggan yang ni tadi, orang kaya telah menolong tukang kayu dan tukang besi. Dia dah bagi buah fikiran, kemudian dia tumpangkan pula kedai dia untuk berniaga. Okey. So, cukuplah 3. Untuk ulasan kita cukup untuk 3 nilai. Tapi kita kena berikan satu pengajaran. Pengajaran ni adalah daripada keseluruhan petikan yang kita baca. Apa yang anda dapat? Okey, kat sini cikgu dah sediakan 2 contoh jawapan macam mana kita nak buat ulasan daripada cerita yang kita baca sebentar tadi. Okey. Okey, murid-murid boleh perhatikan dulu contoh yang pertama. Yang atas ni contoh pertama, contoh kedua. Okey, kita lihat dulu contoh yang pertama. Contoh pertama awak boleh buat begini. Cerita rakyat ini mengisahkan tukang kayu dan tukang besi. Ni yang cikgu sebut tadi. Yang mula-mula awak kena tulis tajuk dia. Okey, mereka, awak dah tak payah dah sebut tukang kayu, tukang besi. Awak tukar panggilan tu kepada mereka. Kata ganti nama. Okey, mereka merupakan tukang yang mahir dalam bidang masing-masing. Kenapa cikgu cakap mahir dalam bidang masing-masing? Okey, jika awak perhatikan, okey, cikgu letak sebelah-sebelah lah supaya awak nampak daripada bahan yang kita dah bincangkan tadi. Slide yang cikgu dah bincangkan tadi. Okey, jika awak perhatikan di sini, mula-mula cikgu sebut tajuk. Okey, jadi dekat ulasan awak pun ada tajuk. Okey, sebentar. Okey, dekat ulasan awak tu awak ada cerita, ada sebut mula-mula tajuk. Okey, ni tajuk. Kemudian yang kedua, mereka merupakan tukang yang mahir dalam bidang masing-masing. Ni yang kita gariskan tadi. Tukang kayu sangat mahir bertukang kayu, manakala tukang besi sangat mahir bertukang besi. Kita tukarkan kepada kata ganti nama mereka saja. Okey, kat situ. Mahir dalam bidang masing-masing. Kita tukar ayat tu. Okey, seterusnya awak tak digalakkan sebelum tu cikgu ingatkan awak tak digalakkan salin bulat-bulat. Contoh yang cikgu tulis kat sini garis, awak salin bulat-bulat. Awak tak digalakkan. Awak boleh ubah ayat tu tapi maksud yang sama. Okey, seterusnya hasil tangan mereka amat elok buatannya. Amat elok ni. Hasil tangan. Okey. Dia cakap kat situ kedua-duanya mampu menghasilkan pelbagai barangan hiasan dan senjata. Kita tukar kepada hasil tangan. Okey, amat elok buatannya. Okey, namun mereka bersusah hati kerana perniagaan mereka tidak mendapat sambutan. Okey, ni. Kita gabungkan. Perniagaan mereka tidak begitu maju. Tidak begitu maju kita tukar kepada tidak mendapat sambutan. Okey, berasa susah hati. Okey, seterusnya mereka beruntung kerana kenapa? Orang kaya mahu membantu mereka. Okey, kat sini. Dalam perenggan yang seterusnya, membantu mereka. Orang kaya telah mencadangkan tukang kayu dan tukang besi berpindah tempat niaga. Ni yang cikgu tulis kat sini. Cadangan orang kaya pada perenggan ni. Okey, dalam dialog disebut tadi. Okey,
Kemudian setelah berpindah, kesan daripada berpindah dekat ayat yang bawah ni, perenggan bawah ni. Kesannya apa? Perniagaan mereka semakin maju. Kat sini dia cakap perniagaan tukang kayu dan tukang besi semakin maju. Kita tukar perniagaan mereka semakin maju. Okey. Mereka sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada orang kaya yang banyak membantu mereka. Ayat di sini. Ni tukar. Tukang kayu dan tukang besi kita tukar kepada mereka sungguh gembira dan mengucapkan terima kasih kepada orang kaya kerana telah ni kita buat banyak membantu mereka. Cukup. Ini ialah ulasan yang ringkas sekali. Sebab dia minta ulasan yang ringkas kan. Okey, jadi kita buat ulasan yang ringkas. Ni. Okey. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sekiranya awak nak buat ayat macam ni ataupun contoh kedua kita ulas dari segi nilai dan pengajaran. Okey, kalau contoh pertama tadi daripada segi isi-isi yang ada. Okey, contoh yang kedua kita ulas dari segi nilai dan pengajaran. Sebab tu cikgu kata cukuplah kalau ada 3 nilai 1 pengajaran. Okey. Tapi awak kena berikan contoh yang bersesuaian. Okey, kita lihat. Mula-mula sekali mesti tajuk. Apa-apa tajuk dulu. Okey. Cerita tukang kayu dan tukang besi sangat menarik. Okey. Jalan ceritanya ringkas dan mudah difahami. Okay, ini boleh guna ayat awak sendiri dulu. Okey, cerita ini mengandungi nilai dan pengajaran yang berguna kepada pembaca. Sebagai contohnya, nilai seperti rajin bekerja. Kat sini cikgu tukar. Rajin berusaha terserlah dalam diri siapa? Tukang kayu dan tukang besi. Awak kena letak contoh belakangnya tu. Kalau rajin bekerja, siapa yang rajin bekerja? Sebab tu kita letak kat belakang tu tukang kayu dan tukang besi. Selain itu, nilai baik hati dan tolong menolong. Ni. Nilai baik hati dan tolong menolong dapat diperoleh daripada sikap orang kaya. Ni daripada petikan ni tadi. Perenggan 2 sampailah 2, 3, 4, 5. Kat situ terselah kebaikan, baik hati dan sikap tolong menolong orang kaya. Okey. Lepas tu kita kena letak satu pengajaran. Antara pengajaran yang dapat diperoleh dalam cerita itu ialah kita. Cikgu selalu tegaskan bila buat pengajaran, okey, tak nak kelirukan awak letaklah kita perlulah, kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita wajarlah. Boleh guna perkataan-perkataan tersebut ikut kesesuaian ayat yang awak nak buat. So kat sini cikgu letak kita perlulah sedia mendengar nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman jika mahu berjaya dalam sesuatu pekerjaan. Pengajaran ni awak yang kena rumuskan apa yang awak dapat daripada petikan tu. Okey, jelas? Itu saja untuk hari ni. Tugasan awak ialah awak buat rumusan, tulis dulu. Buat ulasan. Buat ulasan. Okey, tulis dulu tajuk, tarikh, hari semua macam ni. Tajuk dia apa? Okey, kemudian awak buat satu ulasan ringkas. Okey, ulasan ringkas sama ada awak berminat untuk buat ulasan, awak boleh pilih salah satu. Ulasan dari segi isi, contoh satu tadi, isi, ataupun awak nak buat ulasan dari segi nilai dan pengajaran daripada contoh 2. Pilih salah satu. Gunakan ayat awak sendiri. Okey? Cikgu harap jelas. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.